السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang saya hormati seluruh barisan pegawai takbir masjid, yang saya sayangi sekalian hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan yang baik daripada Allah, dengan kesempatan dan peluang yang Allah beri kepada kita saat ini. Kita dapat berbuat baik, kita diberikan masa dan peluang untuk berbuat baik. Dan masa ini adalah satu anugerah daripada Allah. Kerana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan masa itu dibahagi kepada tiga. Masa semalam yang tak mungkin kita boleh ambil balik, iaitu masa muda kita. Masa semalam yang tak mungkin kita boleh kutip semula. Yang kedua, kata Imam Ghazali, hari ini adalah anugerah daripada Allah. Dan masa ini adalah satu kurniaan. Sebab itu, bila kita bangun daripada tidur, kita akan membaca satu doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, selepas Allah matikan kita, walaupun bukan mati secara hakiki. Maka kita selalu berpegang mati itulah adalah ketentuan daripada Allah. Dan kita terlupa bahawa hidup ini juga ketentuan daripada Allah. Kita tak sedar yang hari ini Allah hidupkan kita adalah satu nikmat. Dan kematian itu pasti akan menemui kita. Tiap-tiap diri yang bernafas pasti akan menemui kematian. Bila sebut tentang kematian, itulah akhirat. Akhir dunia dan awal akhirat adalah kematian. Akhir dunia, awal akhirat adalah kubur. Kita selalu terlupa tentang kubur ini. Walaupun setiap hari kita lalu di tepi perkuburan. Tetapi kubur ini seolah-olah tidak memberi apa-apa pengajaran pada kita. Sebab itu, bila kita menziarahi kubur, kita akan baca satu doa dan memberi salam. Assalamualaikum ya ahlat tayyar
fa inni insyaallah bikum lahiqun. Suatu hari nanti aku akan sama-sama dengan kamu. Kita bagi salam kepada ahli kubur, kita kata satu hari nanti kita akan sama-sama, kami akan sama-sama dengan kamu semua. Tapi salam itu tidak memberi apa-apa pengajaran kepada kita. Tuan-tuan, tajuk persediaan bagi akhirat ini sebenarnya adalah satu tajuk yang besar pada saya. Kita semua ni musafir. Daripada alam roh, Allah bagi peluang kita duduk alam rahim 9 bulan 10 hari. Sekarang Allah bagi peluang kita duduk alam dunia ni. Nanti kita akan jalan lagi, tuan-tuan. Kita akan berjalan lagi satu alam, nama dia alam barzakh. Habis, tak tahu berapa puluh tahun, kita akan jalan lagi. Kita akan menuju kepada satu alam dipanggil alam akhirah. Di sananya adanya mahsyar, di sana adanya mizan, di sana adanya titian sirat. Maka penentuan sama ada kita ini ahli syurga ataupun ahli neraka. Malam ni saya ingin ingatkan diri saya tentang persiapan akhirat itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab dia. Apa persiapan akhirat yang diberi garis panduan kepada kita? Iaitu persiapan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, percaya tak percaya, kita akan menuju kepada Allah. Bersedia tak bersedia, kita akan menuju kepada Allah. Mahu tidak mahu, kita akan menuju kepada Allah. Bila masa tu, tak tahu. Dua perkara yang dirahsiakan ke atas hamba dia. Satu, bila dia lahir. Yang kedua, bila dia mati. Benda ni tak ada siapa tahu. Bila kita lahir, tak tahu. Bila kita mati, tak tahu. Tuan-tuan, kawan-kawan kita ada yang telah tinggalan kita. Saya ramai kawan-kawan yang dah pergi dulu dengan saya, tuan-tuan. Antara kawan seguru saya, sama-sama mengaji, itu yang Al-Fadil arwahnya Ustaz Ali. Ada rumah depan. Yang tu kawan seguru saya. Sama-sama mengaji. Tapi dia mengaji, saya tak mengaji. Dia alim, saya tak pandai. Yang tu kawan seguru kami lah. Tapi dia dah pergi dulu. Tidak ada siapa yang boleh tolak panggilan daripada Allah. Tidak siapa yang boleh menolak dan menidakkan akan ketentuan kematian. Jadi apa persiapan kita? Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin pun ada disebutkan perkara ini. Yang pertama, persiapan kita adalah ilmu. Kita kena tahu dan kita kena percaya bahawa akhirat ni ada. Kita kena tahu, kita kena percaya akhirat ini benar. Kita kena tahu, kita kena percaya yang kubur ni betul. Azab kubur ni betul. Antara azab yang disegerakan di dalam kubur adalah azab orang yang tinggal sembahyang. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dalam hidup kita, berapa waktu yang kita dah tinggal sembahyang. Jikalah iblis ni tuan-tuan sekali saja dia tidak mahu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dihalau daripada syurga. Kita yang di dalam hidup ini, berapa kali kita telah meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita benar-benar menyesal? Apakah kita sedar
dan kita betul-betul bertaubat dengan semayang yang kita pernah tinggalkan sewaktu kita akil balik, sewaktu kita cari duit, sewaktu kita remaja, sewaktu kita muda, kita tinggalkan salat. Apakah kita benar-benar dah minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau kita cuma istighfar macam tu ya? Kerana kata ulama, kalau kita nak minta ampun dengan Allah, syarat dia an-nadmu. Kita betul-betul menyesal, tuan-tuan. Nabi kata, an-nadmu fahuwa taubah. Maka menyesal itu adalah taubat. Kita kena tanya dari kita. Antara seksa yang akan disegerakan oleh Allah di dalam kubur adalah seksa anak yang derhaka dengan mak dan ayah dia. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, pernah tak kita kecilkan hati mak kita? Kita kecilkan hati bapa kita. Tuan-tuan tanya, saya tanya, dan kalau kita pernah kecilkan mak kita, hati mak kita dan hati ayah kita, sempat tak kita minta ampun dengan dia orang? Saya selalu bercakap perkara ini, tuan-tuan, sehebat manalah kita, setinggi manalah ilmu kita, sehebat manalah ibadat kita, kalau kita kecilkan hati mak kita, kita derhaka dengan mak kita, kita derhaka dengan ayah kita, nescaya anak ini tidak akan cium bau syurga besok di yaumil akhirah. Apa yang saya ingin katakan, tuan-tuan, saya bercakap ini sebagai seorang ayah dan tuan-tuan juga ayah. Kita sebagai seorang ayah, jika kita kecil hati dengan anak-anak kita, kita tak pernah beritahu dengan anak-anak kita. Seorang ayah, dia akan simpan kecil hati ni. Biasanya ayah ni dia akan pendam. Dia pendam, tuan-tuan. Kalau dia berasa hati dengan anak dia, dia akan pendam terus. Dan anak kita takkan tahu yang kita ini kecil hati dengan mereka. Melainkan ibu. Sifat seorang ibu, kalau dia kecil hati, dia akan tunjukkan dengan wajah mukanya yang dia kecil hati dengan anak-anak. Apa yang saya ingin katakan, jika kita seorang ayah pernah kecil hati dengan anak-anak kita, apakah ayah kita pun buat perkara yang sama? Kita seorang ayah, jika kita kecil hati dengan anak-anak kita, kita pendam dan kita tidak pernah beritahu anak-anak kita. Lalu saya berfikir, apakah ayah-ayah kita juga mereka pendam macam kita? Kalau mereka juga pendam kecil hati itu seperti mana kita yang kita lakukan sekarang, bermakna kita tidak akan peluang untuk mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malam ini saya menyeru diri saya dan semua yang hadir sebagai seorang ayah. Sekecil manalah hati kita, wahai seorang ibu, sekecil manalah hati kita kepada anak-anak kita, maka maafkanlah mereka. Kenapa, tuan-tuan, kita kena maafkan mereka? Kita kena cakap macam ni dalam hati kita. Ya Allah, aku buat ini, aku maafkan semua salah anak-anakku, walaupun, Ya Allah, mereka telah kecilkan hati aku berkali-kali di dalam hidup ini. Aku maafkan seluruh kesalahan anak-anak aku. Kerana apa, Ya Allah? Aku berharap jika aku juga berbuat kesalahan kepada arwahnya ayah aku dan mak aku, mereka juga
telah memaafkan aku sebagai seorang anak. Kita buat ini tuan-tuan dengan harapan. Jika mana mak kita pernah kecil hati dan ayah kita pernah kecil hati dengan kita, apa yang kita buat ini kita berharap juga supaya mak kita dan ayah kita memaafkan kita. Anak-anak kita beruntung kerana kita masih hidup. Ibu mereka masih hidup. Laluan untuk mereka minta maaf ada. Tapi saya dan tuan-tuan, mak kita dah tak ada. Ayah kita dah tak ada. Di mana jalan kita untuk kita minta ampun dengan mak kita dan jalan kita untuk kita minta ampun dengan ayah kita. Mudah-mudahan kita berbuat baik kepada anak-anak kita, lalu perkara itu sampai kepada arwah mak dan ayah kita, mereka juga akan berbuat perkara yang sama dengan kita yang masih hidup ini. Mudah-mudahan semayang kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, sedekah kita, mengajar kita, belajar kita, jalan ini menjadi asbab kita boleh mencium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni persiapan akhirat. Persiapan untuk kita pergi akhirat, kena tahu. Apa yang patut kita tahu, tuan-tuan? Tuan-tuan, ramai orang mengaji tauhid, ramai orang mengaji fiqh, ramai orang mengaji tasawuf. Tetapi ada perkara yang mereka lupakan dalam hidup ni. Mereka tak kisah berkenaan dengan perkara ini. Mereka tak nak jaga benda ni. Mereka seolah-olah mengatakan, yang inilah yang lebih baik dalam hidup aku. Tuan-tuan, hari ini saya ingin bercerita sikit pasal mak dan ayah ini. Kerana zaman ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila hampirnya kiamat, ramai ibu yang melahirkan Tuhan. Ketika hampirnya kiamat, Nabi kata, ibu-ibu melahirkan Tuhan. Anak-anak kita macam Tuhan. Mereka buat kita seperti mana seorang hamba. Mereka arah mak dia, mereka arah pak dia. Ketika kita bersama dengan mereka, mereka tidak mau pandang kita. Hari ini saya ingin berpesan kepada seluruh anak-anak. Sehebat manalah kalian, setinggi manalah ilmu kalian, sekaya manalah hidup kalian, tetapi jika mana kalian derhaka dengan mak dan ayah kalian, nescaya harta yang ada pada kalian dan ilmu yang ada pada kalian, amal saleh yang ada pada kalian tidak akan dipandang oleh Allah walaupun satu zarah. Percayalah. Kedua, persiapan akhirat itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu taubat. Kita kalau nak pergi kepada akhirat, bersihkan diri. Sebab itu tuan-tuan, bila kita mati, orang bersihkan kita ni bersih sungguh. Gigi kita gosok. Tempat saya dipanggil meruang, tuan-tuan, kalau nak buang najis. Melaka ni panggil apa? Tempat saya panggil meruang. Meruang ni mana buang najis. Tekan perut sikit, angkat sikit mayat jenazah yang tadi, bagi najis hak sisa-sisa ni keluar. Maknanya Islam ni dia beritahu kat kita, kalau nak balik jumpa Allah, bersih. Tapi kita bersihkan zahir saja. Yang kita nak bawa balik ni, takut ada benda kotor, tuan-tuan, dalam diri kita.
Apa benda kotor itu? Satu benda kotor yang bersangkut paut dengan Allah. Semayang, puasa, ni bersangkut paut dengan Allah. Dulu zaman muda kita tinggal puasa, tuan-tuan. Orang dulu-dulu belaga ayam. Berjudi tentang. Kita masing-masing ada kisah silam kita masing-masing. Kita yang tahu kisah silam kita. Dosa kita dengan orang antara dia kita hutang orang tak mau bayar. Hutang ni bayar dia wajib, tuan-tuan. Jika mana kita tak menyelesaikan masalah hutang, ketika itu, tuan-tuan, roh kita ini akan tergantung dan terawang-awang. Ada satu hadis menyatakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang mati dalam keadaan berhutang lalu diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, orang ni ada hutang tak? Ada. Nabi kata, aku tak mau semayangkan jenazah dia. Maka seorang sahabat membayar keseluruh hutangnya, barulah Nabi semayangkan jenazah tersebut. Tuan-tuan, hutang ni jangan ambil ringan. Sebab apa saya kata jangan ambil ringan? Sebab di akhirat besok, orang yang kita hutang, dia cari dah. Dia cari dan kita kena bayar dengan amal soleh kita. Kalau kita ada amal soleh. Yang paling kita takut hutang yang telah kita lupakan. Hutang mana, tuan-tuan? Hutang kawan-kawan masa sekolah dulu. Hutang kita zaman muda dulu dengan kawan-kawan yang kita telah lupakan dan kita tak ingat yang kita berhutang. Maka hutang-hutang itu tidak pernah dihalalkan oleh kawan-kawan kita, oleh orang yang kita pernah berhutang. Lalu mereka ini akan menuntut hutang ini besok di yaumil akhirah. Tuan-tuan, kita nak bayar pakai apa? Saya nak bayar pakai semayang saya, puasa saya, umrah saya. Ada lagi ke? Sebab kita berempat tak berhenti. Nak ada masalah apa lagi? Hasad tak berhenti. Nak ada masalah apa lagi? Kerana Nabi kata, orang yang hasad ini, dia memakan seluruh amalannya. Seperti mana api yang memakan kayu yang kering. Satu pun tak ada lagi. Sebab itu, persiapan bagi akhirat, taubat. Yang ketiga, persiapan bagi akhirat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kita kena kenal akan perkara yang selalu tak bagi kita nak buat baik. Imam Al-Ghazali dia sebut dekat kita perkara itu adalah 4 perkara. Yang pertama, dunia. Tuan-tuan, kita habislah masa dengan dunia ni puluhan tahun. Saya selalu bercakap dalam kuliah saya, dunia ni tak salah. Cari duit tak salah. Salahnya kita cari duit sampai kita lupa Allah. Salahnya kita cari duit, kita tak sampai tinggal Quran puluhan tahun. Salahnya kita cari duit sampai kita masuk neraka Allah dengan kita menzalimi orang lain, kita bergaduh dengan orang lain.
Salahnya kita cari duit ini sampai kita tinggalkan Allah. Sampai sekarang tuan-tuan, kita tak berjaya salat pada waktunya. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita masih lagi tidak boleh salat tepat pada waktunya. Kita masih lewat-lewatkan sembahyang lagi. Kita masih ringan-ringankan sembahyang lagi. Kita masih tak ada rasa bersalah kalau kita tinggal sembahyang. Sebab itu Nabi bagi tahu kita perkara pertama yang akan dihisab besok di yaumil akhirah adalah masalah sembahyang. Tuan-tuan, kalau sampai hari ini kita gagal jaga sembahyang, bolehkah kita elok hidup kita di akhirat? Kalau sampai hari ini kita tak boleh jaga sembahyang, bolehkah kita jadi orang yang senang besok di akhirat? Dunia dah selesai, tuan-tuan. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada isteri, kita ada tanah. Tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu, akhirat ini benar. Yang saya nak bagi tahu, syurga ni benar. Yang saya nak bagi tahu, yang neraka ni ada. Dalam dunia, kita ada rumah. Kita dah siap kedak rumah kita besok di akhirat. Kita dah pilih ke rumah kita? Saya telah memilih rumah saya, Ustaz. Mana rumah yang kita pilih? Jika kita bersungguh-sungguh berbuat amal soleh, maka pilihan rumah kita adalah syurga Allah. Tetapi kalau sampai sekarang kita malah lagi nak buat amal soleh, nak sembahyang sunat malah, baca Quran malah, sembahyang malam malah, kita buat amal soleh malah, apakah kita layak untuk masuk ke dalam syurga Allah? Dan maksiat kita masih tak berhenti, cerita buruk orang kita masih tak berhenti. Syurga mana yang ada di dalamnya si pengumpat? Syurga mana yang ada di dalamnya orang yang masih hasad dan dengki sesama orang Islam? Syurga mana yang ada di dalamnya orang yang masih tidak boleh membuang sombong di dalam hati-hati mereka? Tuan-tuan, kita tahu semua benda tu tak boleh. Mengumpat tak boleh, kelahi tak boleh, tapi kita buat juga. Kita tak sedar yang kita sedang lawan Allah. Kita tak sedar yang kita sedang lawan Allah, tuan-tuan. Sebab itu kita rasa kita ni hebat. Tapi banyak perkara yang sedang kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kita tidak sedar. Dalam dunia ni kita akan memberi macam-macam alasan. Pasal apa saya tak mau sembahyang sunat ba'diyah maghrib, saya malas. Pasal apa saya tak boleh sembahyang malam, saya tak sempat, saya letih. Pasal apa saya tak boleh buka Quran, baca Quran hari ini, saya tak sempat, saya sibuk. Tuan-tuan, alasan kita itu agak-agak Allah terima tak kat sana? Besok apabila kita di yaumil mahsyar, Allah tanya kita, masa engkau hidup di dalam dunia dan aku bagi masa 70 tahun, kau buat apa? Tak cukup ke 70 tahun tu? Tak cukup ke 60 tahun tu?
Tak cukup ke 80 tahun tu? Walhal Allah bagi tahu kita di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan mereka ni buat ibadat kepada aku. Saya tahu, tuan-tuan tahu, besok kalau kita mati, Nabi kata, 3 ni akan iring kita di liang lahat, 1 saja masuk. Siapa iring kita? Dunia kita, anak isteri kita, kawan-kawan kita, semua iring. Masuk 1 saja. Siapa dia? Amal salih. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, apa amal salih yang kita ada. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengoklah diri tuan-tuan. Apa baik yang aku dah buat dalam hidup ni? Dan apa jahat yang aku masih tak boleh buang lagi dalam hidup ni? Sebab orang yang bertakwa ni, tuan-tuan, bukan sekadar dia buat baik. Maka ulama kata orang yang bertakwa ini, dia buat baik, dia tinggal jahat. Kita berjaya buat baik, tapi kita tak berjaya meninggalkan kejahatan. Kita berjaya semayang, tapi kita tak berjaya meninggalkan kejahatan. Ni Rejab, tuan-tuan, bulan depan Syaban, bulan depan Ramadan. Sebulan Ramadan kita berjaya, tuan-tuan. Bila kita lepas pada bangun sahur, adalah makanan celah gigi kita melekat kat sini. Kita pun congkir-congkir buang, kumur-kumur. Kita kata apa, tak boleh makan ni. Kalau aku makan ni, Allah tahu. Jaya, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan. Sampai raya korban, kita ambil daging orang punya. Perasan tak? Kita cakap apa? Bulan puasa kita berjaya, tuan-tuan. Makanan yang sedikit duduk di celah gigi kita, kita nak telan. Kita kata Allah tahu, Allah nampak. Bila sampai musim Hari Raya Haji, Hari Raya Korban, daging yang bukan kita punya, kita ambil. Ada tak kita pegang macam bulan Ramadan? Allah nampak, Allah tahu. Tuan-tuan, dalam bulan puasa, kalau hak daging yang sikit ni duduk dalam celah gigi, kita telan, kita kata apa? Ya Allah, berdosa. Hak yang kita ambil Raya Haji daging 1 kilo ni jadi apa, tuan-tuan? Tuan-tuan, berapa tahun kita buat kerja ni? Tuan-tuan, berapa tahun kita makan daging haram? Tuan-tuan, orang yang perut dia masuk daging haram, amal dia Allah tak terima. Orang yang berterusan setiap tahun duk masuk daging haram, makanan haram dalam perut dia, dia tak mau berhenti, maka amalan dia ditolak oleh Allah. Tuan-tuan, tak ada ke rasa sedikit pun rasa takut dengan Allah Ta'ala? Tak adakah ada sedikit rasa takut dengan neraka Allah? Tak adakah sikit aja rasa takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak adakah sikit pun
Rasa takut yang malaikat kiraman katibin tengah tengok aku ni. Kita buat salah, kita boleh lari daripada pandangan manusia, tetapi kita tidak boleh lari daripada pandangan Allah. Kerana saya percaya, saya beriman, tuan-tuan beriman, Allah Maha melihat. Pertama, kita kena selesai benda tu. Kedua, siapa yang duk halang kita nak buat baik? Nafsu kita. Bila kita nak buat baik, bila kita nak jadi orang baik, nafsu kita, nantilah, dia kata, tunggu tua. Bila dah tua, nafsu pula dalam diri kita kata, jangan duk buat baik sangat, bukan nak larat sangat. Nafsu ni dia akan tipu kita sampai kita balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun saya tahu, tuan-tuan tahu, yang kita masa untuk kita menemui Allah dah dekat. Saya nak masuk 60, tuan-tuan pun dah 60 lebih, 70 dah, 80. Kita ni umur liang lahat, tuan-tuan. Umur kita, umur liang lahat. Malaikat setiap hari dia datang ziarah kita. Dia tengok apakah telah sampai masanya aku nak ambil orang ni. Saya bersembang dengan kawan-kawan, saya kata, wah, kita berterima kasih dengan Allah masa kita jahat dulu, masa kita buat maksiat dulu, masa tengah kita buat maksiat, masa tu Allah tak ambil nyawa kita. Kalaulah masa kita tengah buat maksiat dulu, kita tengah buat jahat dulu, Allah ambil nyawa kita, Allah cabut nyawa kita pada waktu itu, mana tak ada tempat dan ruang syurga untuk kita. Kita terima kasih dengan Allah. Sebab Allah masih bagi peluang untuk kita sampai hari ini, supaya kita perbaiki diri kita. Tapi setelah Allah bagi peluang ini, kita duk buat jahat lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam masa kita tengah kata orang ni, tiba-tiba kita mati macam mana? Kita darah tinggi ada, jantung dah ada. Tengah duk kata orang sedap ni, tuan-tuan, heart attack macam mana? Kita mati dalam buat maksiat. Sebab itu, tuan-tuan, jagalah nafsu kita ni. Jangan ikut nafsu kita. Yang ketiga, orang di sekeliling kita yang tidak pernah membantu kita untuk menjadi insan yang baik. Yang keempat, kita kena waspada dengan syaitan yang tak pernah rehat untuk keluarkan kita daripada syurga Allah. Tuan-tuan, kita ni semua nak balik kampung. Kampung kita bukan Pematang Pasir. Kampung kita syurga Allah. Pematang Pasir ni kita akan tinggal. Kita semua nak balik kampung. Kita nak jumpa dengan tok kita. Kita nak jumpa dengan nek kita. Mana tok kita? Nabi Adam AS. Mana nek kita? Nenek kita? Siti Hawa. Mana orang yang kita rindu sangat nak jumpa, dah lama tak jumpa? Siapa, tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang nak jumpa Nabi.
Tapi kalau kita tersekat dalam perjalanan untuk kita balik ke kampung, mana kita tersekat? Iaitu disekat kerana kita tersangkut di dalam neraka Allah ribuan tahun, puluhan tahun. Kita takkan dapat jumpa dengan insan yang lama kita tak jumpa. Kita takkan boleh tengok muka insan yang dah lama kita tak tengok. Kita tak dapat hidup zaman Nabi, tuan-tuan, macam Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Mereka semua dapat pegang tangan Nabi, mereka dapat tengok muka Nabi, mereka dapat cium Nabi. Salman Al-Farisi dapat memeluk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peluang kita hanya ada satu je, tuan-tuan. Untuk kita dapat pegang tangan Nabi, untuk kita dapat cium Nabi, untuk kita dapat tengok wajah yang kita tunggu-tunggu sekian lama. Kalau kita dapat masuk syurga Allah. Kalau kita nak masuk syurga Allah, kita kena usaha buat baik daripada saat hari ini. Kalau kita nak masuk syurga Allah, kita kena berusaha untuk meninggalkan segala kejahatan yang ada dalam diri kita. Yang tahu kejahatan itu kita. Saya tahu kejahatan apa yang saya masih tak boleh buang lagi. Tuan-tuan semua tahu kejahatan apa yang tuan-tuan tak boleh buang lagi. Saya kena usaha buang jahat. Kalau dah, kita tak boleh masuk syurga. Kalau dah, kita tak boleh nak tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, persiapan bagi akhirat yang seterusnya, iaitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kena sabar. Sebab jalan kepada akhirat, jalan kepada syurga Allah ni cukup susah. Nabi kata macam tu. Jalan syurga ni, Nabi kata bimakarihi. Semua orang tengok tak suka. Nak semayang, semua orang tak pernah suka semayang sunat. Nak baca Quran, nafsu ni tak pernah suka tuan-tuan baca Quran. Saya tanya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa lama dah kita tak pegang Quran? Tuan-tuan dan saya yang ada jawapan tu. Berapa lama dah kita tak pegang mashaf Al-Quran itu? Kalaulah mereka mashaf ini boleh berkata-kata, maka dia hari-hari dia cakap dengan kita, wahai fulan bin fulan, pasal apa tinggalkan aku? Sampai satu masa besok, semua orang tinggalkan kau. Tetapi jika mana engkau tidak tinggalkan aku, aku akan menjadi sahabat engkau di dalam liang lahat, kata Al-Quran. Ni yang Nabi bagi tahu kita. Kalau kita tidak meninggalkan Al-Quran, kita bersahabat dengan Al-Quran, isteri kita tinggalkan kita, anak kita tinggalkan kita, suami kita tinggalkan kita. Tiba-tiba dalam liang lahat kita ditasawurkan seorang pemuda yang cantik. Kita terkejut, tuan-tuan. Kita tanya, siapa? Dia kata, takkan tak kenal. Ish, tak kenal. Aku tak ada kawan macam. Beritahulah siapa dia.
Pemuda ni kata, akulah masa dalam dunia, semua orang tinggalkan aku. Kamu seorang saja yang tak tinggalkan aku. Hari ni dia kata apa? Semua orang tinggalkan kau. Dan aku akan menemani engkau sehingga hari kiamat. Kita pun tanya, siapa dia ni? Akulah Quran. Tetapi jika kita besok di dalam liang lahat, kita tidak ada teman, bermakna liang kita di dalam alam barzah besok, kita akan berasa sunyi. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sabar ni kena ada. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, persiapan bagi akhirat itu kena berserah diri dengan Allah. Kerana ujian nak pergi syurga ini dia cukup susah. Baik itu kena serah dengan Allah. Antara perkara malam ini yang saya nak tinggalkan pada tuan-tuan, 3 benda. Dalam hidup kita, benda ni, 3 perkara ni jangan tinggal, tuan-tuan. Ni yang saya dapat daripada guru kami. Dia kata, hidup ni, kalau kita tidak yakin dengan Allah, tak mau bersandar dengan Allah, tidak ada rahmat Allah, Allah tak cukupkan segala apa keperluan kita dalam hidup ni, kita akan gelisah. Saya tanya guru saya, macam mana nak selesai 3 benda ni? Dia kata, jangan tinggalkan 3 zikir ini. Kita akan sentiasa yakin bersandar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita takkan kita ragu kepada Allah, ragu dengan akhirat, kita ragu dengan liang lahat. Saya baca tuan-tuan, tiap-tiap satu 3. Pertama, tahlil. Tahlil ni tuan-tuan ingat. Orang Melaka ingat tahlil ni. Saya baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jangan tinggal tuan-tuan, tiap-tiap lepas sembahyang 10 kali. Kedua, selawat Jibril tuan-tuan, paling sikit 10 tiap-tiap lepas sembahyang. Kalau elok 100 tiap-tiap lepas sembahyang. 100 lama Ustaz, sikit ya, sekejap saja, 5 minit habis tuan-tuan. Mana selawat Jibril? Sallallahu ala Muhammad. Ada orang baca Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak baca dengan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak baca dengan tak ada Sayyidina pun boleh, ikutlah tuan-tuan. Jangan tinggalkan selawat tiap-tiap lepas salat. Hidup kita sentiasa dalam rahmat Allah.
Paling sikit 10 tuan-tuan. Setiap lepas salat. Yang ni yang saya buat. Benda hak saya buat, saya bagi. Hak tak buat, saya tak bagi. Saya dah buat daripada saya muda lagi. Masa saya mengaji tu. Saya ingat ni, masa saya mengaji dengan almarhum ni, tuan-tuan sama-sama. Almarhum guru dia, Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Saya duduk mengaji juga dengan Syekh Abdul Karim ni. Saya duduk mengaji dengan Babasin Suraj, Bukit Ajiat. Satu hari, tuan-tuan, saya ni masa bukan mengaji sangat lah. Kita kaki mengaji. Guru saya ni, Babasin ni, tuan-tuan, dia kata kalau murid saya ni cari duit, mana dia bukan murid saya. Saya dengar tu takut lah, tuan-tuan. Tahun 90-an tu. Tadi saya jumpa dengan Tok Guru, saya kata, macam mana nak selesai masalah ni. Saya bukan orang kaya. Anak 3 orang masa tu. Saya ada anak 3 orang masa dia mengaji dulu. Saya kahwin awal, tuan-tuan. Lepas tu, saya ada cucu lah, 16. Menang saya pada tuan-tuan cucu ni. Jadi guru saya kata apa? Nak selesai masalah, dia kata, baca selawat Jibril ni kata, lepas sembahyang subuh 5 waktu, jangan tinggal. Tuan-tuan, saya nak beritahu apa yang saya rasa sekarang. Saya buat daripada tahun 90 dulu sampai sekarang tak pernah tinggal. Saya nak beritahu keajaiban selawat yang saya lalu. Dia tak ada dalam hadis, tuan-tuan. Tapi yang saya lalu tak boleh jadi pegangan, tak boleh jadi fakta. Tapi yang ni saya lalu. Saya ada 3 madrasah. 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. Sebulan saya perlukan 60 ke 80 ribu. Sekolah saya tak minta apa-apa yuran, makan, minum, apa semua tak minta. Dan sekolah saya ni dah berusia hampir, bukan hampir, dah 25 tahun. 26 tahun. Tahun 2024, 26 tahun. Dan sekolah saya satu lagi, umur dia 42 tahun. Yang tu daripada almarhum orang tua saya. 42 tahun, 25 tahun, yang di Kuala Terengganu baru masuk 2 tahun. Masih dalam pembinaan lagi. Tak ada yuran, tak ada apa, tuan-tuan. Saya tak ada kelapa sawit, saya tak ada stesen minyak, saya tak ada pokok getah. Pokok sawit ada, orang punya. Duduk sebelah sekolah tu, ada pokok sawit orang, bukan saya punya. Saya tak berniaga, tuan-tuan. Tapi saya percaya apa yang disebut oleh guru kami, Allah selesaikan masalah tu. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sekolah kami tak ada hutang. Api air sebulan saja hampir 9,000, tuan-tuan. Alhamdulillah, tidak ada tunggakan. 25 tahun. Sebab apa saya percaya? Sebab Nabi kata apa? Siapa yang membaca selawat ke atasku, maka Allah akan membaca selawat ke atasnya 10 kali. Selawat daripada Allah namanya rahmat. Tuan-tuan, kalau kita baca 100 kali, Allah bagi kat kita 1000 rahmat. Kalau kita dalam rahmat Allah, perkara apa yang tidak boleh diselesaikan oleh Allah? Yang ni saya lalu, tuan-tuan, 25 tahun. Hak 60,000 tu makan, minum dengan duit sagu hati. Yang tu selesai setiap bulan. Mari mana ustaz duit? Saya tak tahu. Bila saya nak pakai duit, ada duit. Yang ni selawat, tuan-tuan jangan tinggal. Yang ketiga, leh Ustaz kutipan ni lah. Boleh Ustaz? Saya kalau mengajar, ni lah. Kalau tengah-tengah, buat kutipan, saya terus berhenti. Sebab li takdi. Sebab adab ilmu dia tak boleh selang. Kalau dia selang, dia kena berhenti. Ni saya mengaji dengan guru saya macam tu. Lepas tu Ustaz bisik tadi, saya tak terus. Mesti Ustaz kata, Ustaz ni tak dengar kata aku.
Tak, saya dalam dua benda saya jaga. Satu ilmu, dua beramal. Amalan ni, kalau dalam amalan kita tak jaga adab kita, amalan ni dia kosong. Semua mengaji tuan-tuan. Mengaji ni kalau kita tak faham, tak apa. Tapi kita ada adab dengan ilmu, pada waktu itu tuan-tuan, keberkatan dia datang. Ilmu ni guru saya kata, dia tak perlu banyak. Tapi barakah. Bila barakah, kemuliaan ilmu tu akan ada pada kamu. Apa antara kemuliaan ilmu? Satu, ketakwaan. Allah bercampak kat kita, kita makin takut dengan dia. Bila kita nak buat jahat, seolah-olah kita ditegur oleh Allah. Yang ni jangan. Antara karamah ilmu. Yang ni disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian antara karamah ilmu disebut oleh Nabi dalam hadis. Siapa yang belajar dan mengajar, kafalahu rizqahu. Allah jamin rezeki dia. Dalam hidup dia, dia tak akan pernah keluh kesah dengan masalah rezeki. Ni karamah dia. Ya, tuan-tuan lah. Saya minta maaf lah. Lagi ustaz kecil hati dengan saya. Benda-benda ni saya jaga, tuan-tuan. Cukup jaga. Sebab saya cukup takut. Cukup takut, tuan-tuan. Baik, yang ketiga. Yang ni lah. Pukul 9 lah. Lepas ni kita akan lancarkan kutipan. Tuan-tuan rabar sikit. Poket tuan-tuan. Lah. Tuan-tuan jangan tinggal ayat Quran ni. Jika mana kita baca dia, nescaya Allah akan cukupkan keperluan kita. Saya tak pernah tinggal lagi ni tuan-tuan. Apa dia? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Lepas semayang baca 10 kali. Allah cukupkan keperluan tuan-tuan. Allah cukupkan keperluan tuan-tuan. Semua. Saya nak beritahu macam ni tuan-tuan. Bukan saya nak cerita apa-apa. Tapi saya nak beritahu. Lah, nanti kita buat kutipan. Saya mengajar ni tuan-tuan. Pergi mana-mana pun. Saya tak pernah minta apa-apa bayaran. Nak bagi-bagi, tak bagi, tak apa. Tak mau bagi pun tak apa. Boleh. Saya tak pernah mengut pun. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya anak-anak saya pegang kamera ni. Ini anak-anak angkat saya. Ada anak saya. Dia tahu saya. Saya pergi kuliah mana-mana. Hotel saya bayar sendiri. Kapal terbang saya bayar sendiri. Saya tak minta mana-mana pada penganjur. Yang tu syarat saya. Masjid nak bagi, masjid tak mau bagi, saya tak ambil. Saya tak ambil kisah. Tak pernah ambil kisah tuan-tuan. Sebab saya mengajar daripada tahun 1989. Masa tu tuan-tuan, masjid ni tiap-tiap malam lepas pada mengaji tuan-tuan, ni pusing tim Milo. Ingat siapa mengaji dulu? Tim Milo ni Tok Guru mengajar kita, dia pusing tim Milo. Jadi Tok Guru ni dia tahu, ustaz ni dia tahu mana hak kaki kedekut tak hidung masin, mana hak yang jenis pemurah ni. Hak jenis kedekut ni, hak yang dia lalu dia bunyi ting-ting-ting-ting, hak duduk siling. Hak masuk sengap dia, ni orang ni pemurah, ni ahli syurga. Dulu zaman tu lagi tuan-tuan. Saya mengajar ni zaman Tin Milo lagi. Daripada Selangor pergi Kuala Lumpur. Bawa balik RM3. Dan istiqamah sampai sekarang tuan-tuan. Alhamdulillah, tak pernah tak pergi mengajar. Sebab janji Allah macam tu. Siapa yang belajar, siapa yang mengajar, apa kata Nabi? Kafalahu rizqahu. Allah jamin rezeki dia. Nak percaya, tak percaya. Yang tu saya. Tak percaya kat Nabi, fikir-fikirlah sama-sama. Seorang yang mengaji hadis tidak percaya dengan hadis. Seorang yang mengaji Al-Quran tidak percaya dengan Quran. Apa faedah Quran dan hadis yang duduk dalam kepala dia? Quran ajar kita, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takutkan Allah, Allah selesaikan masalah dia. Nak selesai masalah, takutkan Allah. Nak dapat rezeki yang tak disangka-sangka, takut dengan Allah.
Kemudian Allah kata lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Siapa yang serah bulat-bulat dengan Allah, percaya dengan Allah, yakin dengan Allah, Allah cukupkan segala keperluan dia. Jadi kita ni baca ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, mudah-mudahan dengan barakah Al-Quran kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah percaya dengan Allah. Lalu seperti mana janji Allah di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu, Allah cukupkan keperluan kita. Jadi tuan-tuan, ayat 3 ni tahlil, selawat, ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi saya rasa surah Al-Furqan ayat 58. Tanda orang perempuan. Tak selalu rajin tanda ni orang perempuan, orang lelaki tak ada am. Daripada dulu lagi tuan-tuan, perangai orang lelaki ni memang tak boleh belah dah. Dia membawa telinga dia. Orang lelaki dari dulu, pengalaman saya tuan-tuan. Memang dia bawa telinga. Dia tanya, abang mengaji apa? Tak tahu lah, ustaz kata apa. Abang ingat tak tahlil ustaz baca? Ingat. Pangkai ingat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ujung tak ingat satu apa pun. Baik tuan-tuan, maaf tuan-tuan, malam ni malam akhir saya di Melaka, nak balik insyaAllah ujung tahun kot saya main pula, kalau tak mati tuan-tuan. Baik tuan-tuan, untuk akhirkan program ni, di sini ada satu surat untuk saya. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Nizam ni orang lain, nama saya Rizam. Tolong kempenkan untuk kutipan sumbangan daripada para jemaah. Masjid As-Salihin memerlukan sumbangan daripada jemaah untuk meneruskan program ceramah bulanan masjid ni. InsyaAllah ceramah bulanan untuk bulan Februari di masjid ni nanti ialah Ustaz Auni bin Muhammad pada 15 Februari 2004. Ustaz Auni kita. Baik. Jadi macam ni tuan-tuan. Sebelum saya nak lancar benda ni, nak lancar pakai apa Ustaz? Okey. Sebelum saya nak lancar, tuan-tuan, kita ni zaman muda salah banyak sangat. Tinggal semayang, kata kat orang tak berhenti, mumpat orang tak berhenti, puasa culah. Tuan-tuan tahu culah tak? Culah ni, puasa ni banyak tinggal. Kemudian banyak salah kita. Banyak benda yang kita buat ni sama ada Allah ampunkan, Allah tak ampun, saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Cuma ulama dia sebut di dalam kitab Minhajul Abidin, tanda dosa tu Allah ampunkan 3. 1, Allah bagi kita faham hukum hakam agama. 2, Allah bagikan, Allah buka dekat kita pintu-pintu kebaikan. Kita dah banyak buat baik. Kalau dulu tak semayang malam, sekarang pun tak semayang malam, tuan-tuan kena beringat tentang dosa hak dulu. Kalau dulu pun tak mau semayang sunat ba'da Isyak, malam saat ni pun tak semayang juga, derah-derah nak keluar daripada masjid, saya akan ingat, tuan-tuan kena ingat. Sebab umur kita tak tahu bila lagi. Mungkin malam ni tidur habis. Kawan saya, tuan-tuan, bulan lepas berlaku. Balik rumah, tidur lepas Isyak, dia cakap dengan isteri dia, aku penat, dia kata. Lena-lena, tuan-tuan, rupa dia yang tu lah hari terakhir dia dengan isteri dan anak-anak dia. Saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu, mungkin malam ni tuan-tuan lena, ni lena yang terakhir. Ni nak beritahu ni. Yang ketiga, apa kata ulama? Tanda taubat itu diterima oleh Allah. Allah berikan kelazatan, kemanisan buat baik. Bila kita buat baik, kita seronok. Kita duduk dalam masjid ni lama-lama, kita rasa seronok. Ya Allah, dulu aku habiskan masa aku di padang bola, di kedai kopi, di mana-mana yang tempat engkau tak suka. Hari ni, ya Allah, aku duduk rumah engkau, ya Arhamar Rahimin. Aku rasa seronok sangat. Maka itu tanda dosa kita telah diampunkan oleh Allah
sebab Allah bagi rasa seronok kita buat baik. Tapi kalau kita rasa tak seronok, ustaz ni dia bila nak berhenti dia tak? Dia tak tahu lah kami ni rasa kebeh kaki, mengantuk semua ada ni. Dia tak berhenti nak bercakap. Jaga-jaga tentang dosa kita hak dulu. Sama ada diampun atau tak oleh Allah. Yang ni, cerita hak ni. Kutipan hak ni. Ini peluang kita untuk kita tebus balik apa kesilapan yang kita telah buat dulu. Baik. Sambil-sambil dia, orang perempuan, kalau ada cincin, gelang semua bagi. Orang perempuan, kata nak simpan harta kita kat akhirat. Kalau tak bos sekarang, besok mati anak kita pakai. Baik, tuan-tuan. Boh ya. Tunggu apa lagi? Kata nak mati dah. Kata nak mati. Baik, tuan-tuan. Sambil-sambil kutip jangan mati. Pusing 2 round, bang. 2 kali pusing. 2 kali. Baik, tuan-tuan. Yang ni lah. Saya tak tahu bila saya boleh datang tempat tuan-tuan. Saya memang kalau pergi kuliah, saya takkan bawa beg duit saya takkan bawa apa-apa pun. IC tak bawa, semua tak bawa. Jadi saya tak bawa duit mana ni, jangan lalu depan saya. Tapi tuan-tuan, saya ada satu jam tangan yang saya pakai, jam tangan G-Shock. GBD berapa ni? Ni Rahmat, saya kena tanya anak saya. Ada pun tak ingat. Macam ni lah. Jam ni lebih kurang ada 1,000 lah. Saya akan bagi jam ni orang yang bida yang paling tinggi sekali. Duit ni kita bagi kat masjid. Tuan-tuan, saya pun dulu jahat. Tuan-tuan tak apa orang baik. Saya pun nak masuk syurga, saya pun Allah nak ampunkan dosa saya. Ya, dengan orang yang mengaji, saat ini semua malaikat minta ampun untuk kita. Ya Allah, ampunkan fulan bin fulan. Malam ni saya nak bida jam ni bermula daripada RM1,000 jam saya yang saya pakai. Ya tuan-tuan, tapi tak apa nak elok lah. Elok lagi, apa tak elok. Cantik lagi tuan-tuan. Bermula RM1,000, hak paling tinggi yang boleh bida jam ni saya bagi kat dia. Baik, saya mulakan. Siapa yang boleh ambil jam ni RM1,000 untuk laburkan kepada masjid. Kedekut piang tu. Tuan-tuan tahu tak kedekut piang tu apa? Kedekut piang ni, kedekut nak mempui. Orang Kedah kata, kedekut nak mempui. Tuan-tuan, duit tak bawa masuk kubur, tuan-tuan. Duit tak bawa masuk liang. Kalau kita tak habiskan dengan agama, nanti dia habis benda lain. Percaya, tuan-tuan. Nabi kata macam ni dalam satu hadis. Kita ni semua sakit. Nabi kata, dawu maradakum bis sadaqah. Ubat penyakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi untuk masjid, lebih beruntung daripada tuan-tuan disakitkan oleh Allah, masuk hospital, kena 10-15 ribu, buang duit macam tu lah. Lebih baik duit tu kita gunakan, kita sedekahkan, lalu Allah sihatkan penyakit kita. Tuan-tuan pilih mana? Tuan-tuan nak sakit ke? Tuan-tuan nak sihat? Yang tu pilih saja. Saya buka lagi. Saya kira sampai 10. RM1,000, 1. RM1,000, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1,000 bang Baik. Ada tak yang nak lawan dia 1,000? Dia masuk syurga RM1,000. Dia kata saya nak masuk syurga. Maka ada orang nak lawan. Siapa nak lawan? Banding nak lawan? Berapa abang nak lawan? 1,500. Ada nak lawan dia tak?
Ini bukan harga jam ni tuan-tuan. Jam ni harga dia 1,000. Ini bukan harga jam ni. Ini harga iman tuan-tuan untuk masuk syurga Allah. Jam ni asbab saya. Tuan-tuan percaya atau tuan-tuan tak percaya, yang mana ada satu pintu besok di syurga, orang yang bersedekah, orang yang tak sayang duit dia, pintu tu yang dia masuk, pintu tu khas untuk dia. Tuan-tuan, malam ni Allah uji saya, Allah uji tuan-tuan, getah yang ada pada kita nak kembalikan pada Allah atau tak mau. Yang tu saja. Sebab duit yang ada pada kita ni Allah bagi, getah yang ada pada kita Allah bagi, kita mau tak untuk kembalikan semula kepada Allah demi rumah Allah ni? Saya buka lagi sekali. Siapa nak lawan 1,500? Orang perempuan rajin melawan, takkan tak melawan zong. 2,000 kalah Mandin, reject. Ada orang perempuan 2,000. Orang lelaki takkan kalah orang perempuan, malu woi. Hampa tunjuk kejantanan hampa. Malu woi, 2,000 sayang pun nak masuk syurga. Tuan-tuan, orang yang peluk dunia mati sakit Bukan saya kata. Lagi kita peluk dunia, lagi kita sayang dunia, malaikat dia akan cabut roh kita. Sebab kita tak mau balik jumpa Allah. Dia rentak macam tu. Lagi sakit. Tuan-tuan, kalau rasa nak sakit mati, diam-diam jangan angkat tangan. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak mati macam mana, ditarik seumpama rambut, ditarik daripada tepung, angkat tangan. Lawan hak dia. Tadi kawan muslimat kita 2,000 ni. Ada tak? Orang perempuan tak mau lawan lagi lah. Ada lagi nak lawan? Tuan-tuan macam berani sayang sungguh tuan-tuan dengan duit lah. Saya lawan pula 2,500. Duit saya, jam saya lawan 2,500. Ustaz, jangan Ustaz, nanti saya bengin Ustaz. Saya lawan 2,500. Ada nak lawan saya tak tuan-tuan? Ha? Harga ni, kawan anak saya tengok, jam ni harga dia 1,900. Saya lawan 2,500. Ada nak lawan lagi tak tuan-tuan? Ni untuk rumah Allah, bukan untuk saya. Bukan untuk tuan-tuan. Semua ni untuk program mengaji. Ada apa ni? Saya tengok abang angkat tangan tapi separuh lah. Masa ni jangan gaul kepala tu. Jangan gaul tu. Saya nak berhenti ni tuan-tuan, 9 suku dah. Tuan-tuan tak mau lawan lah. 2,500. Siapa nak lawan lagi? Saya kira sampai 10. Kalau tak, saya punya bahagian 2,500. Satu. Tuan-tuan, saya nak jerit ni. 2. 3. Sampai 10 4. 5. 6. 7. 8. 9. Berapa bang? Ada berani kah? Berapa? Okey, Mandin ambil 3,000. Ustaz, cari dia. Jangan cari saya. Saya tutup. Tak lagi kalau saya lawan lagi, tak ada orang lawan saya, naya saya. Taktikal kena betul tuan-tuan. Taktikal tak betul, jahanam. Baik tuan-tuan, yang ni lah, malam ni lah. Saya jarang melawak tuan-tuan dalam kuliah saya. Tapi tuan-tuan ni macam keluarga saya tengok. Saya tengok tuan-tuan seronok saya. Terima kasih. Tuan-tuan, kita doakan Pak Din kita, keluarganya, mudah-mudahan diberkati oleh Allah dalam hidupnya, keluarganya, perniagaannya, rezekinya, anak isterinya, disihatkan isterinya, yang dalam keadaan yang tidak apa baik kesihatannya, Allah sihatkan. Dan mudahan Allah kurniakan kepada mereka sekeluarga, Pak Din sekeluarga akan surga Jannatul Firdaus. Wa akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحككنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة، إنك السميع الدعاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، وقلبا خاشعا، ويقينا صادقا، ودينا قيما، ورزقا حلالا طيبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.